Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa ala alihi al-azhar wa ashabil akhyar wa sallim tasliman katsira. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Tuan-tuan dan puan-puan, sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi dalam kuliah kita yang menjelaskan mengenai hikmah amalan bersuluk atau hikmah amalan uzlah dan khalwat, di mana konsep uzlah dan khalwat atau bersuluk itu telah pun saya terangkan dalam kuliah yang pertama hari itu. Jadi pada malam ini saya akan terangkan hikmah yang seterusnya yang boleh kita anggap pada malam ini hikmah yang ketiga bagi amalan bersuluk atau amalan uzlah dan khalwat. Dan hikmah ini saya dasarkan kepada ayat 205 surah Al-A'raf sebagaimana yang saya telah bacakan dalam mukadimah kuliah kita pada malam ini. Apabila saya gunakan ayat 205 surah Al-A'raf ini sebagai asas perbincangan kita mengenai hikmah bersuluk yang ketiga, maka hikmah bersuluk yang ketiga ini iaitu kita dapat menghilangkan sifat ghaflah. Maka hikmah yang ketiga ini tak boleh kita ragukan kerana ada ayat Quran yang jelas keterangan mengenai hilangnya ghaflah apabila kita bersuluk, diterangkan oleh Allah dalam ayat ini. Sebelum saya terangkan bagaimana kesan amalan bersuluk ini menghilangkan ghaflah, eloklah lebih dahulu kita bincangkan mengenai kedudukan ayat ini. Ayat 205 surah Al-A'raf ini mula diturunkan oleh Allah, ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diperintah oleh Allah seperti yang disebut di dalam ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Ya Muhammad. Ini terjemahan ini asal diturunkan ayat ini kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, hendaklah engkau ingat dan sebut nama Tuhanmu Allah fi nafsika, di dalam hatimu.
ya, tadarruan wa khifatan, dalam keadaan hatimu tadarru' kepada Allah dan takut kepada kebesaran Allah, wa dunal jahri minal qauli, tanpa ada kuat suara. Zikir khafi di dalam hati, tak bersuara. Bil ghudui wal asal, sepanjang masa siang dan malam. Ghudu asal maknanya siang, asal maknanya petang atau malam. Tapi Syekh Fahru-Razi menafsirkan bil ghudu wal asal, sepanjang siang dan malam. Jadi Rasulullah diperintah supaya berzikir dan nanti Allah 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 sepanjang masa siang dan malam. Dan ini telah dapat dilakukan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah bersabda, inna ainaya tanamani wala yanamu qalbi. Sesungguhnya dua mataku menidurkan aku, tetapi hatiku tak tidur. Maksud hati Rasulullah tak tidur ialah hati Rasulullah sepanjang masa terus berzikir, menyebut Allah Allah Allah. Masa jaga pun begitu, masa tidur pun begitu. Wala takum minal ghafilin, ya Muhammad, jangan sekali-kali engkau berhati ghaflah. Jangan sekali-kali engkau menjadi orang yang berhati ghaflah. Kalimah ghaflah adalah antara kalimah kunci dalam ayat ni. Ya. Tapi nanti saya akan terangkan makna ghaflah. Sebelum itu, marilah kita tengok hubungan ayat ini dengan umat Nabi Muhammad. Asal ayat ini sebagaimana yang saya terangkan tadi, ditujukan kepada Nabi Muhammad. Timbullah masalah, macam mana hukum berzikir dalam hati seperti ini pada umat Nabi Muhammad? Apa hukumnya? Kalau Nabi kita wajib. Jadi menurut Syekh Fahru-Razi, Syekh Fahru-Razi ini seorang ahli tafsir dan juga beliau adalah seorang pakar tauhid. Beliau meninggal dunia tahun 606 Hijrah. Dianggap oleh umat Islam sebagai seorang mujaddid pada abad ke-6. Beliau mengikut dan mengamalkan tarekat Qabrawiyah. Karena beliau belajar tarekat Qabrawiyah ini secara langsung pada syekhnya yang pertama, iaitu Syekh Najmuddin Al-Kubra. Syekh Najmuddin Al-Kubra telah meninggal dunia tahun 618 Hijrah. Bermakna Syekh Fahru-Razi meninggal dunia dulu, lepas tu barulah diikuti oleh gurunya Syekh Najmuddin Al-Kubra. Jadi menurut pandangan Syekh Fahru-Razi, walaupun ayat ini ditujukan kepada Rasulullah, diwajibkan berzikir dalam hati pada diri Rasulullah wajib berzikir dalam hati Allah 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 sepanjang masa. Menurut pandangan Syekh Fahru-Razi, amalan zikir dalam hati Allah Allah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ini juga diwajibkan kepada umatnya. Ini bukan pandangan saya. Tuan-tuan boleh buka kitab tafsir Fathul Ghaib atau tafsir Al-Kabir yang disusun oleh Syekh Fahru-Razi. Tengoklah di sana pada ayat 205 surah Al-A'raf. Syekh Fahru-Razi kata, umat Nabi Muhammad juga diwajibkan berzikir dalam hati seperti yang diperintah oleh Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Memanglah biasa. Kalau Syekh Fahru-Razi kata wajib, mungkin di sana ada ulama kata tak wajib. Mana tak wajib, sunat. Tapi selalu kita diingatkan oleh para ulama
ada kalanya perkara-perkara yang sunat boleh bertukar menjadi wajib musabbab. Wajib musabbab, iaitu bagi orang yang yakin dirinya sifat ghaflah yang ada pada hatinya itu tak boleh hilang kecuali dengan berzikir Allah dalam hati seperti Rasulullah lakukan, maka bagi orang tersebut wajib dia berzikir dalam hati Allah. Ini dinamakan, diistilahkan wajib musabbab. Wajib berzikir dalam hati seperti Rasulullah lakukan Allah, kerana tanpa berzikir dalam hati Allah, sifat ghaflah tidak boleh hilang. Bagi orang tersebut wajiblah dia berzikir Allah. Marilah kita fahami apa itu ghaflah. Pada kuliah yang lepas telah pun saya terangkan, ada 5 hijab besar yang menghijab, meninding, menggelapkan pandangan hati, pandangan roh seseorang mukmin, yaitu zulmatus syaitaniyah, hijab kegelapan kerana adanya syaitan di keliling hati kita. Yang kedua, zulmatul kauni, hijab kerana kita dihidupkan oleh Allah di alam nyata ini. Semua kejadian di alam nyata ini menghijab pandangan hati kita, pandangan roh kita. Yang ketiganya ialah hijabus syahwat, hijab kerana adanya dalam diri kita ini dorongan-dorongan, kehendak-kehendak nafsu yang beribu macam. Dan yang keempatnya ialah hijabul ghaflah, hijab kerana hati itu ghaflah, bukan akal, tapi ghaflatul qalbi, hati yang lalai. Yang kelimanya ialah hijabul maksiyah, hijab kerana dosa-dosa yang telah dilakukan, yang telah kita lakukan. Jadi inilah 5 hijab besar. Di antara 5 hijab besar ini terdapatlah hijabul ghaflah. Hijabul ghaflah. Kenapa orang berperang? Kerana mereka berhati ghaflah. Kenapa orang marah? Kerana ghaflah. Kenapa orang mencuri? Kerana hati ghaflah. Kenapa orang tak semayang? Kerana ghaflah. Kenapa seorang itu membunuh, seorang isteri tergamak membunuh anak atau isteri? Kerana hatinya ghaflah. Jadi ghaflah ni tuan-tuan sangat bahaya, sehingga majoriti manusia dimasukkan oleh Allah dalam neraka di akhirat nanti disebabkan hati mereka ghaflah. Bila hati sudah ghaflah, maka akal apatah lagi tak dapat diguna. Inilah yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Sesungguhnya kami Allah sediakan untuk isi neraka katsiran minal jinni wal insi, ramai, majoriti jin dan manusia. Apa sebab majoriti jin dan manusia ini dimasukkan Allah dalam neraka? Sebabnya lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka mempunyai hati. Manusia dan jin itu dikurniakan oleh Allah hati, tapi mereka tak mampu menggunakan hati, tak mau menggunakan hati mereka bagi memahami kebenaran Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha,
Mereka ada mata tapi mereka tidak mampu menggunakan mata mereka untuk melihat kebenaran Allah. Mereka ada telinga tapi mereka tidak mampu, tidak mau menggunakan pendengaran mereka untuk mendengar kebenaran Allah. Manusia ada mata tak boleh guna, ada telinga tak boleh guna. Ini maksudnya ada akal tapi mereka tak boleh guna akal. Jadi apabila hati dan akal tak boleh digunakan oleh jin dan manusia, inilah sebab mereka masuk neraka. Malahan ya, taraf mereka sebagai manusia itu jatuh serendah-rendahnya. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Binatang ternak kita tahulah, kambing, lembu, ayam, itik. Tapi kata guru saya, kamu nak ingat, babi juga binatang ternak. Jadi babi pun lebih baik kalau ada hati dan akal tak boleh guna. Ulaika kal an'am bal hum adallu, bahkan mereka itu keadaannya lebih buruk dibanding dengan binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka lah orang-orang yang berhati ghaflah. Jadi ghaflah ni, hijab ghaflah ni musuh besar manusia. Sebab ghaflah lah manusia dan jin masuk ke neraka. Jadi Allah SWT dengan kurnia dan rahmatnya, dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya, telah mengurniakan kita amalan, dan bila kita amalkan hilang sifat ghaflah. Apa itu amalannya? Berzikir dalam hati Allah, 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 Allah terus menerus sepanjang siang dan malam, sehingga ghaflah itu akan hilang. Berzikir terus menerus menyebut Allah, Allah siang dan malam, ya, hanya boleh dilakukan dengan jayanya, dengan baiknya, sehingga tercapai tujuan kita berzikir dalam hati Allah, Allah, apabila kita amalkan zikir sir dalam hati Allah, Allah ini dalam keadaan uzlah dan khalwat, atau dalam keadaan kita bersolok. Bila kita bersolok, memanglah kita amalkan zikir Allah, Allah. Di sini saya fikir saya nak terangkan sikit apakah yang diamalkan oleh orang-orang yang bersolok. Kalau ada satu kumpulan, ya, manusia mukmin, orang-orang mukmin bersolok, katalah 100 orang bersolok di sebuah surah yang khas, surah solok. Apa yang mereka lakukan? Biasanya solok ini masa yang paling minima ialah selama 10 hari 10 malam. Cuba bayangkan tuan-tuan, 10 hari 10 malam orang yang bersolok ini sentiasa menyebut dalam hati Allah, 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 sehingga terbawa-bawa dalam tidur pun hati akan secara otomatik dengan rahmat Allah menyebut Allah, Allah selama 10 hari 10 malam. Jadi kita nak detailkan lah, ya, macam mana orang-orang bersolok ini lakukan. Mula-mula sekali, bila seseorang yang nak bersolok itu sudah bersiap sedia segala apa juga kewajipan, apa juga urusan yang berkaitan dengan kehidupan mesti diselesaikan dahulu. Kalau bekerja misalnya dapat cuti, ya, apa saja mesti diselesaikan supaya tidak menjadi masalah atau menjadi gangguan ketika bersolok. Bila sampai di rumah solok nak dimulakan, biasanya dimulakan dengan mandi sunat taubat,
sembahyang sunat taubat, lalu biasanya selama 10 hari 10 malam itu orang yang bersolok ini menunaikan solat fardu 5 waktu berjemaah. Selain pada menunaikan solat fardu 5 waktu, mereka juga melakukan solat rawatib qabliyah dan ba'diyah, selain daripada sunat taubat dan sunat hajat. Selain daripada itu, mereka berzikir. Zikir yang mereka lakukan bolehlah kita bahagikan kepada dua kaedah, dua cara. Cara yang pertama dilakukan secara sendirian. Tiap-tiap individu yang bersolok itu dia berzikir sendiri-sendiri. Dan ada masa yang kedua, orang yang bersolok tadi, kalau 100 orang, mereka berzikir bersama-sama. Zikir bersama-sama ini secara berjemaah ini biasanya dilakukan selepas sembahyang isyak, selepas sembahyang subuh, selepas sembahyang zuhur, dan selepas sembahyang asar. Lepas sembahyang maghrib tidak ada zikir bersama-sama. Lepas sembahyang maghrib biasanya zikir sendirian. Jadi ini kaedah yang pertama, orang bersolok ini akan berzikir berjemaah. Lepas isyak, lepas subuh, lepas zuhur dan lepas asar. Waktu berzikir lepas solat ini berapa lama itu ikutlah keadaan dan keperluan, dan juga terpulanglah pada pimpinan syekh yang memimpin sesuatu amalan solok. Tapi biasanya lebih kurang dalam 1 jam. Dalam 1 jam itulah mereka berzikir Allah, 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 ikut kaedah-kaedah, kafiat-kafiat yang telah dipelajari. Selain daripada zikir ramai-ramai ini, sebagaimana yang saya terangkan, tiap-tiap individu itu akan berzikir sendiri-sendiri. Dan zikir sendiri-sendiri ini boleh dilakukan di dewan solat dengan menjaga adab-adab tertentu. Seorang itu terus berzikir Allah, 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 Allah berjam-jam, setakat mana seseorang itu mampu. Tapi telah diberitahu, semakin lama seorang itu berzikir, maka semakin baik. Ada kalanya seorang itu berzikir sampai 2-3 jam sampai 4 jam dengan satu wuduk. Dan ada juga amalan zikir sendirian ini dilakukan dalam tempat masing-masing, yaitu dalam kelambu. Inilah timbul masalah. Bila zikir dalam kelambu jadi masalah. Ada pula orang zikir dalam kelambu jadi masalah. Tak ada larangan yang jelas yang melarang orang berzikir, orang mukmin zikir dalam kelambu. Tak ada larangan. Tapi satu masa dulu jadi isu besar. Tarekat Naqsabandi itu sesat sebab mereka zikir dalam kelambu. Cuba tuan-tuan, para pendengar sekian fikir, zikir dalam kelambu boleh katakan sesat. Sedangkan dalam Quran ada isyarat. Kalau kita halusi, dalam Quran ada isyarat. Kemungkinan berlakunya seseorang berzikir dalam kelambu. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim
wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ulul albab itu ialah mereka yang sentiasa berzikrullah dalam apa juga keadaan hidup mereka, berdiri ke duduk berbaring. Ulul albab ni tuan-tuan disebut dalam ayat ni sentiasa zikir, berdiri ke duduk berbaring. Jadi kalau mereka berbaring biasanya dalam kelambu, terutamanya macam negara kita ni banyak nyamuk. Selain daripada itu, kelambu itu adalah ganti daripada bilik. Pada masa dulu, orang berzikir ketika bersolok dibuat bilik-bilik khas kecil-kecil. Tapi menyediakan bilik untuk tiap-tiap orang itu sangat sukar. Cuba bayangkan kalau 100 jemaah, nak tiap-tiap orang itu disediakan bilik. Katalah gunakan papan, plywood. Tiap-tiap orang satu bilik. Ada 100 orang, 100 bilik. 200 orang, 200 bilik. Kan susah. Bilik-bilik ini sebenarnya ganti daripada khibak. Kerana Rasulullah SAW ketika bersolok di masjidnya di Madinah, Rasulullah masuk dalam khibak. Khibak itu ialah satu kemah kecil dibuat daripada kulit binatang yang cukup untuk Nabi duduk seorang. Bukalah dalam hadis Muslim, ya, di mana hadis dalam Sahih Muslim menyebutkan Rasulullah SAW pada 10 yang akhir bulan Ramadan beliau akan iktikaf. Ketika iktikaf itu Rasulullah akan masuk dalam khibak. Khibak itu sebuah kemah kecil dibuat daripada kulit binatang yang cukup-cukup Nabi duduk seorang. Coba bayangkan kalau orang bersuruk tadi tak pakai kelambu, pakailah khibak seperti Rasulullah, dibuat daripada kulit lembu ke kulit kambing ke, dalam surau yang besar ada 100 khibak. Orang tengok lagi heran, kenapa orang bersolok ni duduk dalam kemah kulit binatang? Kita kata Rasulullah buat macam tu. Semuanya bagi orang yang jahil tuan-tuan memang jadi masalah. Yang jadi masalah ni orang jahil, orang yang tak tahu, ya. Yang Imam Ghazali kata rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fahuwa jahilun. Seorang yang memang dia tak tahu, dia tak sedar dia tak tahu, fahuwa jahilun. Inilah orang yang jahil sebenar. Dia tak tahu tentang orang bersolok dalam kelambu, dia cakap banyak, lebih banyak daripada ulama yang melakukan zikir dalam kelambu. Sehingga orang ini tergamak zikir dalam kelambu ni sesat. Mana ada satu hadis ayat Quran yang melarang jangan zikir dalam kelambu. Siapa zikir dalam kelambu itu sesat, Allah tak terima. Tak ada. Malahan apa yang saya sebut tadi, ayat 191 surah Al-Imran ada membayangkan kemungkinan seorang yang berzikir dalam keadaan berbaring, mungkin dia berbaring atau duduk dalam kelambu. Untuk elak apa? Pertama, mungkin nyamuk. Yang kedua, untuk menjaga, ya, untuk menjaga keselesaan jamaah. Kerana sebuah surah, ya, dikongsi ramai-ramai duduk berzikir. Jadi kalau dalam kelambu ini dapat menjaga adab antara satu sama lain, hubungan antara satu sama lain tidak ganggu. Cuba bayangkan kalau 100 orang tak ada kelambu, duduk, ya, berzikir, ya, tentulah ada, ya, orang-orang yang berzikir ini nak bangun, nak ke sana kemari. Jadi kalau mereka ni dalam kelambu nampak lebih selesa. Masing-masing ada apa tu, ada kebebasan, ada pergerakan yang tidak mengganggu orang lain. Jadi ini boleh dibincangkan seterusnya nanti, ya, kenapa seorang itu berzikir dalam kelambu. Ada juga ulama
menerangkan zikir dalam kelambu ni, kerana dulu Rasulullah mula-mula bersolok tahanus di gua Hira. Jadi kelambu ni macam gua. Kelambu ni macam gua. Ada juga ulama yang menerangkan bila seorang tu zikir dalam kelambu, ya, dirasa-rasakan kelambu itu macam kubur. Merasa-merasa dalam kelambu dan merasa-rasa ketika zikir dalam kelambu itu macam kubur, salah ke? Tak salah. Tuan-tuan dan puan-puan para pendengar sekalian, ada di antara orang-orang sufi itu yang memang ketika mereka tidur di satu bilik itu dibuat lahat seperti lahat dalam kubur. Setiap malam mereka tidur di situ. Jadi begitulah orang bersolok tadi dalam kelambu, ya, ada syekh-syekh yang memimpin solok menerangkan pada murid mereka, kalau kamu zikir dalam kelambu itu kamu rasa macam dalam kubur, untuk melatih diri supaya mendatangkan keinsapan, memang elok. Kan kita suruh ingat mati. Suruh ingat mati ini bukan kita hanya ingat mati saja. Kalau kita rasa-rasa macam dalam kubur, itu lagi baik. Malahan kita temui di mana-mana ada orang-orang mukmin yang memang dia cuba duduk, mereka berbaring dalam lahat. Lepas berbaring dalam lahat, di atasnya itu ditutup dengan tikar, ditutup dengan daun-daun, ditutup dengan itu ini, selama sekian masa, 1-2 jam. Ini latihan memang ada, ya. Jadi begitulah dalam solok tadi, berzikir secara individu, sendiri-sendiri, di tempat, dewan solat pun boleh, di kelambu masing-masing pun boleh, terus menerus siang malam. Adakah orang bersolok ni tak tidur? Tidur, tetapi tidur yang sangat sedikit. Berapa lama orang solok ni tidur? Kalau seorang itu bersungguh-sungguh bersolok, tidurnya 1-2 jam. Boleh cukup ke? InsyaAllah cukup dengan rahmat Allah. Kita diberitahu, ya, oleh murid-murid Dr. Zakir Naik, bahawa Dr. Zakir Naik ini terlalu aktif. Sehari semalam dia hanya tidur 2-3 jam. Itu kegiatan dakwah. Ini orang bersolok. Orang bersolok memang kurang tidur. Sehari semalam, ya, kalau malam 2 jam, kalau siang itu ala kadar saja. Kadang 15 minit, setengah jam sudah cukup. Jadi kerana itu, kebanyakan waktu siang dan malam ketika seseorang itu berzikir, ketika jemaah itu bersolok, mereka gunakan kebanyakan waktu itu untuk zikir terus menerus dalam hati Allah, 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 Allah. Cuba bayangkan tuan-tuan selama 10 hari dengan pimpinan syekh yang biasa. Tentulah orang tersebut berjaya berzikir seperti yang dikehendaki oleh Allah. Dan zikir itu ada sistemnya. Dimulai, ya, di dalam diri orang berzikir itu ditentukan ada 7 tempat. Ya, 7 tempat ni dinamakan latifatul. Ya, tempat-tempat ditujukan zikir itu dinamakan latifah. Dimulai latifatul qalbi. Tingkatkan yang kedua kepada latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi, latifatul akhfah. Ini semuanya di dada. Daripada suk kiri, bawah suk kanan, atas suk kiri, atas suk kanan, tengah-tengah dada. Ikuti dengan latifatul nafsi di tengah-tengah dahi, dan akhirnya latifatul kulli jasad, seluruh jasad.
Apabila seorang berzikir dalam naksabandi Allah, Allah sampai ke tingkat latifatul kulli jasad, maka zikir menyebut Allah, Allah itu dirasakan memenuhi seluruh ruang jasmani dan rohani, memenuhi juga ruang seluruh alam semesta. Ini dinamakan zikir latifatu kulli jasad. Cuba bayangkan tuan-tuan, siapa yang tak pernah bersolok memang tak dapat merasakan macam mana hebatnya orang yang bersolok sampai ke latifatul kulli jasad. Seluruh jasad kita, zahir batin kita, sentiasa menyebut Allah, Allah, tenggelam dalam kalimah Allah. Inilah yang disebut oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Bismillah, yang orang yang berserta dengan nama Allah itu, apapun makhluk di langit dan di bumi tidak memberi apa-apa mudarat. Jadi inilah zikir apa tingkat latifatu kulli jasad. Walaupun disebut seluruh jasad, zahir dan batin orang tersebut terpahat dengan kalimah Allah, ditenggelamkan dalam lautan kalimah Allah, tapi hakikatnya orang tersebut juga merasa seluruh alam semesta tenggelam dalam lautan kalimah Allah. Orang yang pernah berzikir sampai ke peringkat ini, dia dapatlah merasakan bagaimana hebatnya kesan dalam hatinya. Tentulah hati orang tersebut akan berubah, tak sedikit banyak, tak banyak sedikit. Berubah apa? Sifat ghaflah. Seseorang zahir batinnya sudah ditenggelamkan oleh Allah dalam lautan namanya, tentulah hati orang tersebut berubah. Sifat ghaflahnya itu sudah bertukar sedikit demi sedikit. Ada kesannya yang hebat. Sebelum itu saya teringat bagaimana Imam Ghazali mengingatkan kita semua, masyarakat Islam yang tidak berzikir, yang berhati ghaflah. Imam Ghazali menyebutkan mengingatkan kita dengan ungkapannya yang terkenal di dalam kitabnya Jawahirul Quran. Kata Imam Ghazali, fa innaka fi hadzal alami naimun walau kunta mustaiqidhan. Sesungguhnya Anda hidup di dunia ini, hati Anda tidur, walaupun jasad Anda berjaga, aktif ke sana kemari. Memang Ghazali menggambarkan orang yang berhati ghaflah itu hatinya tidur, tubuhnya aktif, hidup, berjaga. Hati tidur. Hati tidur maksudnya ialah hati yang lalai, yang ghaflah, tak boleh berfungsi. Ada hati tapi tak boleh diguna. Ini bahaya. Jadi untuk menghilangkan ghaflah itu zikir. Zikir dalam solok 10 hari Allah, 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 Allah. Bila sampai kepada zikir latifatu kulli jasad, barulah hati yang ghaflah itu bertukar sedikit demi sedikit. Bertukar sedikit demi sedikit dengan rahmat Allah. Sebab itu Ibnu Athaillah ada menyebutkan orang berzikir seperti ini dalam solok ni akan melalui 4 peringkat, 4 tahap. Kalau kita nak guna 4 peringkat boleh, 4 tahap boleh, ya. Kata Ibnu Athaillah dalam kitabnya Hikam, la tatruki dzikra li adami hudurika ma Allah fihi
li'anna ghaflataka fi adami dzikri asadu alaika fi dzikrihi fa asa an yarfa'aka min dzikrin ma'a ghaflatin ila dzikrin ma'a yaqadatin wa min dzikrin ma'a yaqadatin ila dzikrin ma'a khudurin wa min dzikrin ma'a khudurin ila dzikrin ma'a ghaibatin amma siwal madhkur fama dzalika 'ala Allahi bi'azizin. Ini kalimah ya, hikmah dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah Iskandari, sangat penting bagi orang-orang yang berzikir, bagi siapa saja yang ikut tarekat. Ibnu Athaillah mengingatkan kita orang berzikir ni, terutamanya orang yang berzikir dalam bersuluk ya. Ibnu Athaillah mengingatkan ya, bila kita berzikir itu terutamanya dalam bersuluk, kita akan melalui 4 peringkat zikir, 4 tahap zikir. Dimulai dengan zikir ghaflah, zikir tapi hati tetap ghaflah, tak bertukar. Bila Allah ubahkan, maka akan berubahlah daripada zikir ghaflah kepada zikir yang lebih baik, iaitu zikir yaqadah. Zikir yaqadah ini maknanya hati yang lalai, yang mati tadi sudah bangun. Daripada zikir yaqadah kepada zikir khudur ya, Allah itu dirasakan, lebih dirasakan ya, wujudnya Allah dalam hati. Akhir sekali zikir ghaibah, yang lain daripada Allah hilang, kerana yang diingat hanya Allah saja. Jadi inilah orang yang bersuluk itu akan mudah ya meningkat zikirnya dari satu tahap ke satu tahap, daripada tahap zikir lalai, zikir ghaflah, meningkat kepada zikir yaqadah, meningkat kepada zikir khudur, dan berakhir dengan zikir ghaibah. Tingkat-tingkat ini mudah dilalui, dicapai oleh seseorang yang berzikir dalam bersuluk ya. Tentulah mudah, sebab 10 hari duduk di satu tempat beramai-ramai di bawah pimpinan seorang guru yang mahir dalam bidang zikir, dalam bidang amalan bersuluk. Tentulah lebih mudah, tentulah ada apa yang dinamakan barakah, tentulah mudah dapat syafaat ya daripada Allah, syafaat Rasulullah, syafaat guru-guru ya, barakah, keberkatan para syekh. Jadi marilah kita cuba tengok ya 4 tingkat zikir ini. Zikir ghaflah, zikir yaqadah, zikir khudur, zikir ghaibah. Kata Ibnu Athaillah, anda janganlah berhenti daripada berzikir, disebabkan bila anda berzikir, anda tak boleh ingat Allah. Zikirlah terus. Mudah-mudahan Allah tingkatkan zikir anda daripada zikir ghaflah kepada zikir yaqadah, daripada zikir yaqadah kepada zikir khudur, daripada zikir khudur kepada zikir ghaibah. Inilah orang yang bersolok maknanya bila kita berzikir dalam uzlah dan khalwat, dalam keadaan uzlah dan khalwat atau dalam keadaan bersolok, maka kita temui hikmah yang tak boleh kita nak tolak, ialah kita dapat satu kemudahan. Kita diberi rahmat oleh Allah, nikmat oleh Allah, mudah untuk mencapai tingkat-tingkat zikir ini. Allah akan pindahkan zikir kita. Daripada kita berzikir tak ingat Allah, boleh ingat Allah. Zikir yaqadah, kemudian zikir khudur, kemudian zikir ghaibah. Zikir ghaibah inilah fana. Ya.
Ketika itulah kita disampaikan Allah ke tingkat ihsan, seperti yang telah saya terangkan dalam kuliah yang kedua. Jadi Ibnu Athilah ada menghuraikan apa yang berlaku pada tingkat-tingkat ini semua. Ya. Ketika seorang itu mula berzikir, ya, seorang mukmin bila dia mula berzikir, dia belajar zikir, katalah zikir Naqsabandi, ya, seorang hamba Allah, dia belajar, dia dibayarkan, ditalkinkan zikir Naqsabandi, maka seorang yang baru belajar ini zikir Naqsabandi, dia bersolok. Tentulah hari-hari yang pertama, hari kedua itu orang yang bersolok ini tadi, yang baru ini tadi, zikirnya tentulah berada dalam zikir ghaflah. Dia masih bingung lagi. Nak menyebut Allah pun kekok, nak duduk pun kekok, semuanya kekok. Tapi dengan keberkatan berjemaah, dengan juga keberkatan pimpinan guru, ya, Allah rahmati orang tersebut, ya, secara perlahan-lahan. Mungkin hari yang kedua, ya, orang tersebut sudah selesai berzikir. Kenapa sudah selesai? Hatinya yang ghaflah sudah ditukarkan oleh Allah kepada yaqadhah. Kalau tak hari kedua, mungkin hari ketiga. Tak hari ketiga, mungkin hari keempat. Tak hari keempat, mungkin hari kelima. Tak hari kelima, mungkin hari keenam. Tak hari keenam, mungkin hari ketujuh. Begitulah seterusnya. Ditukarkan oleh Allah hati yang ghaflah kepada yaqadhah. Inilah yang Ibnu Athilah kata, fa'asa an yarfa'aka min dzikrin ma'a ghaflatin ila dzikrin ma'a yaqadhatin. Mudah-mudahan kalau anda berzikir terus dalam kamu beruzlah itu, Allah tingkatkan, tinggikan zikir anda daripada zikir ghaflah kepada zikir yaqadhah. Macam mana? Macam mana cara Allah memindahkan zikir ghaflah kepada zikir yaqadhah ini? Ini ada diterangkan oleh Ibnu Athilah dalam kitabnya Hikam. Kata Ibnu Athilah dalam kitabnya Hikam, awrada alaikal warida litakuna bihi alaihi waridan. Kalau kita bertanya tadi, macam mana Allah, ya, mengalihkan, meningkatkan zikir orang yang bersolok ini daripada zikir ghaflah kepada zikir yaqadhah? Kata Ibnu Athilah, caranya orang yang bersolok, yang terus berzikir ini, ya, dalam keadaan ghaflah ni, ya, akhirnya Allah limpahkan di dalam ruang hati nur intibah, warid intibah. Warid itu artinya nur, ya. Warid itu ialah nurun, ya, nurun qaddafallah ta'ala fi qalbi man ahbabtuhu min ibadihi, ya. Jadi warid atau nur warid, nur yaqadhah, nur intibah, ialah sejenis nur hidayat yang Allah limpahkan ke dalam hati orang yang berzikir. Dengan nur yaqadhah ini, hati yang lalai ditukarkan oleh Allah kepada yaqadhah. Hati yang tidur ditukarkan oleh Allah kepada jaga. Yaqadhah atau intibah itu jaga. Cuba bayangkan tuan-tuan, ya, bagaimana besarnya perbezaan antara hati yang tidur, hati yang ghaflah dengan hati yang yaqadhah. Ada tak dalilnya dalam Quran Allah hidupkan hati yang mati tadi, yang lalai tadi, menjadi sedar, menjadi hidup. Lalu Allah masukkan di ruang hati itu nur. Ada ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Awaman kana mayyitan fa ahyainahu
wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas kaman masaluhu fi dhulumat laisa bi kharijin minha. Adakah orang yang hatinya mati lalu kami hidupkan? Allah jelaskan dalam firman-Nya ini sejelas-jelasnya. Adakah orang yang hatinya mati lalu kami hidupkan? Awaman kana mayitan fa ahyainahu. Kenapa hati orang ini dihidupkan oleh Allah? Jawabannya ialah karena dia berzikir terus menerus. Berzikir pula dalam beruzlah, berkhalwat, bersolok di bawah pimpinan guru yang memang biasa bersolok. Tentulah mudah. Jadi fa ahyainahu, maka kami hidupkan hati yang mati tadi. Wa ja'alna lahu nuran. Sesudah kami hidupkan, kami jadikan dalam hati yang hidup itu nur. Bermakna kalau hati mati, Allah tak bagi nur. Hati yang hidup saja Allah bagi nur. Dimulai dengan nur yaqadhah, nur intibah. Inilah yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah, aurada alaikal waridah litakuna bi alaihi waridan. Nur yang pertama ini, nur intibah, nur yaqadhah, menjadikan hati orang tersebut hidup. Jadi kan amalan suluk itu begitu baik. Nak hidupkan hati, dapat kurnia daripada Allah, nur yaqadhah, mesti bersolok, berzikir terus berhari-hari. Tak hari pertama, mungkin yang kedua, tak hari kedua, ketiga, tak ketiga, keempat. Tak keempat, mungkin hari terakhir, hari ke-10. Tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar sekian. Kalau kita dikurniakan oleh Allah, dihidupkan hati kita yang mati, ditukarkan keadaan hati kita ghaflah kepada yaqadhah, itu sudah mengandung hikmah yang besar. Karena perbezaan antara hati yang ghaflah dengan yaqadhah itu sangat jauh. Kan Imam Ghazali tadi kata, kalau hati yang ghaflah, hati yang lalai itu, hati itu tidur. Tak boleh diguna. Kalau hati yang sudah jaga, tentulah hati yang jaga ini sudah boleh diguna. Inilah di antara maksud Rasulullah, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamasalil hayyi wal mayyit. Bandingan antara seseorang yang mengingati Tuhannya Allah dengan seorang lain yang tidak mengingati Tuhannya Allah ialah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Bila hatinya dihidupkan oleh Allah dengan nur yaqadhah, hati sudah hidup. Kalau manusia, dia hidup. Kalau tak berzikir, hatinya ghaflah, hatinya mati. Macam orang mati. Cuma yang mati hati. Jadi seorang bersolok itu, tuan-tuan, kalau dikurniakan oleh Allah, nur yaqadhah, cukup besar. Bertukar, hari itu sudah diterangkan akan bertukar taraf orang tersebut. Orang yang hatinya mati atau ghaflah, orang inilah dinamakan orang awam. Orang awam. Selalu kita dikelirukan, orang awam ni kita rasa orang kampung, orang ramai. Orang awam itu ialah orang yang hatinya mati, hatinya ghaflah. Seorang yang berada di tingkat awam mau keluar daripada tingkat awam ialah dengan cara berzikir. Bila Allah kurniakan nur intibah, nur yaqadhah, hati sudah ditukarkan oleh Allah kepada yaqadhah, maka bertukarlah orang tersebut, dikeluarkan oleh Allah daripada kalangan, daripada gulungan awam kepada gulungan salik. Gulungan salik. Kemudian kata Ibnu Athaillah, kalau orang yang bersolok tadi terus berzikir, fa'asa ayyarfa'aka min dzikrin ma'a yaqadatin ila dzikrin ma'a khudurin.
Allah Ta'ala akan tingkatkan kepada zikir yang ketiga, yaitu zikir hudur, dan akhir dengan zikir ke tingkat yang terakhir, zikir ghaflah, zikir ghaibah, difanakan oleh Allah, disampaikan oleh Allah ke tingkat ihsan. Ihsan yang telah saya sebutkan dalam kuliah yang lepas, dalam yang bertajuk hikmah bersuluk yang kedua, yaitu Allah kurniakan kasyaf, disampaikan orang yang bersuluk itu ke tingkat ihsan. Jadi daripada keterangan yang telah saya berikan tadi, ayat 205 surah Al-A'raf yang memerintahkan, ya, asalnya Allah merintahkan Nabi supaya berzikir dalam hati Allah, Allah, Allah sepanjang masa siang dan malam, supaya hati Nabi berubah daripada ghaflah kepada hilangnya ghaflah. Dan daripada ayat ini Allah wajibkan juga kepada umatnya, dan kerana itulah maka kita berzikir seperti Rasulullah berzikir. Jadi supaya kita dapat mencapai tujuan Allah, maksud Allah yang terkandung atau tersirat dalam ayat 205 surah Al-A'raf ini, yaitu menghilangkan ghaflah. Jadi untuk memudahkan orang-orang mukmin menghilangkan sifat ghaflah, maka mereka berzikir beramai-ramai di satu tempat selama 10 hari, yang dinamakan berzikir dalam bersuluk, berzikir dalam uzlah dan khalwat. Jadi jelas, ya, bila kita berzikir dalam uzlah dan khalwat, dalam bersuluk, kita akan dikurniakan oleh Allah, ya, peningkatan zikir kita daripada ghaflah meningkat kepada yaqadha, meningkat kepada hudur, sehingga berakhir pada zikir ghaibah. Zikir yang lain daripada Allah tak diingat lagi, Allah saja diingat. Ketika itulah kita disampaikan Allah ke tingkat ihsan, di mana Rasulullah menyebutkan al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita difanakan oleh Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini akhirnya kita disempurnakan oleh Allah, iman kita disempurnakan oleh Allah, sifat kehambaan kita disempurnakan oleh Allah, tauhid kita disempurnakan oleh Allah. Bagaimana yang telah saya terangkan dalam kuliah yang kedua, ya. Dan dalam kuliah semalam juga saya sebut bagaimana ilmu tasawuf itu dapat meningkatkan akidah dan ibadat, ya. Karena bila seorang yang berzikir di dalam uzlah dan khalwat, dalam bersuluk, diberi kemudahan oleh Allah. Apa dia? Dengan rahmat Allah, dengan kurnia Allah, Allah mudahkan orang yang bersuluk tadi peningkatan zikir daripada zikir ghaflah kepada zikir yaqadha, kepada zikir hudur, dan berakhir dengan zikir ghaibah, disampaikan oleh Allah ke tingkat ihsan. Jadi inilah kita maksudkan dalam tajuk kuliah kita pada malam ini, yaitu hikmah bersuluk yang ketiga, yaitu dengan amalan bersuluk, seseorang yang bersuluk itu akan dapat kurnia Allah, dihidupkan hati, ya, dihidupkan hatinya yang mati, yang ghaflah, dihilangkan sifat ghaflah, ditukarkan kepada sifat yaqadha, dan ditingkatkan kepada tingkat hudur, dan berakhir dengan disampaikan oleh Allah ke tingkat ghaibah. Yang lain daripada Allah ghaib, hilang daripada ingatan hati, daripada ruang hati. Yang diingat hanya Allah saja. Bila Allah saja di dalam hati, apa yang berlaku? Secara isyari Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya Muhammad, engkau bagi tahulah umatmu, ya, qad ja'al haqqu wa zahaqal batil, sesungguhnya telah datanglah kebenaran
maka bila datang kebenaran, binasalah kebatilan. Karena kebatilan itu memang hakikatnya binasa. Maknanya, kalau ruang hati kita, ruang jasmani dan rohani kita dipenuhi dengan zikir kalimah Allah, Allah ditenggelamkan oleh Allah dalam lautan kalimah Allah, maka Allah akan baiki keadaan hati kita, zahir dan batin kita. Apa saja yang tak disukai oleh Allah, apa saja kejahatan pada zahir, pada batin, Allah hancurkan, Allah nyakan, Allah akan ganti dengan sifat-sifat yang Allah redai, ataupun sifat-sifat yang selalu disebut sebagai sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat madmumah ditukar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga setengah orang sufi menggunakan dalil isyari, iaitu mengambil dalil daripada kata-kata Ratu Balqis seperti yang disebut dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha azillah. Ayat ini menceritakan ketika Ratu Balqis, Ratu Balqis masih menghadapi Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena Ratu Balqis pada masa itu masih menaruh rasa bermusuh dengan Nabi Sulaiman. Jadi Ratu Balqis mengingatkan pegawai tentera, pegawai tinggi dia dengan pada satu perhimpunan. Qalat, Balqis berkata, innal muluka, sesungguhnya tentera raja itu, maksudnya sesungguhnya tentera Nabi Sulaiman alaihissalam itu, idza dahalu qaryatan, bila melanggar sebuah negara, afsaduha, akan mudah ditawan. Kehebatan tentera Nabi Allah Sulaiman ini, Balqis kata, memang tak boleh nak digambarkan. Bila menyerang sebuah negara, negara yang diserang itu mudah ditawan. Ini tentera Nabi Sulaiman. Jadi secara isyarinya, begitulah Allah. Bila Allah itu masuk ke dalam ruang hati seseorang, hati orang itu akan ditawan oleh Allah. Mudah saja. Sudah ditawan, apa yang dilakukan? Waja'alu ahliha a'izzata ahliha azillah. Maka tentera Nabi Allah Sulaiman itu akan menukarkan penduduk-penduduknya yang mulia, raja, pembesar-pembesar semua mulia ketika itu ditukarkan menjadi hina, dinyahkan daripada negara itu, digantikan oleh tentera Nabi Sulaiman orang-orang lain yang disukai. Artinya, apa saja keburukan dalam hati, apa juga keburukan pada jasmani akan ditukarkan oleh Allah apabila seluruh ruang hati itu dipenuhi dengan kalimah Allah. Hati jadi ingat Allah semata-mata, yang lain daripada Allah ghaib. Yang lain daripada Allah ghaib, hilang. Yang ada hanya Allah dan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini semua akan dapat mudah dicapai oleh seseorang mukmin yang berzikir dengan bersuluk di bawah pimpinan seorang syekh mursyid. Apa yang saya telah terangkan ini betul lah. Apa yang dikehendaki Allah, apa yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat 205 surah Al-A'raf tadi. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Jadi
bila kita berzikir dalam suluk, berarti kita telah menunaikan perintah Allah yang diwajibkan kepada kita, iaitu berzikir dalam hati terus menerus Allah, 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 sehingga sifat ghaflah itu hilang, diganti oleh Allah dengan sifat, dengan hati yang yaqadha, dengan hati yang hudur, dengan hati yang ghaibah, hanya Allah saja diingat. Kan sangat baik tuan-tuan, sangat baik. Ramai orang baca ayat ini, baca saja, baca oleh kori-kori yang sedap suara, kita merasa sedap suara saja. Tapi orang-orang sufi tak macam itu. Sedap suara mau, pengajarannya mau, apa yang dimaksudkan oleh Allah mau dihidupkan. Begitulah sikap sahabat. Bila mereka mendengar satu-satu amalan disebut oleh Allah dalam Quran, mereka segera belajar. Ini saya pun dah terangkan pada semua pendengar, ya. Marilah kita belajar berzikir Allah, Allah dalam hati seperti ini, dengan belajar tarekat yang mengajarkan zikir sir dalam hati Allah, Allah, ya. Seperti tarekat Naqsabandiyah. InsyaAllah, kalau tuan-tuan para pendengar belajar tarekat Naqsabandiyah, tuan-tuan akan berzikir dalam hati Allah, 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 dan tuan-tuan nanti akan bersuluk. InsyaAllah, bila bersuluk berarti tuan-tuan telah menyambut seruan Allah supaya kita berzikir dalam hati Allah, Allah, Allah sepanjang masa siang dan malam, sehingga sifat ghaflah kita hilang. Jadi setakat inilah saja untuk malam ini. Mudah-mudahan para pendengar dapat kepahaman. Siapa-siapa yang tak faham bolehlah bertanya pada siapa yang faham. Dan akhir sekali, kita berdoalah mudah-mudahan orang-orang mukmin ini ramai yang berminat untuk berzikir sir. Kerana ini disebut oleh Allah dalam ayat tadi, diamalkan oleh Rasulullah, diamalkan oleh umatnya, ya. Sebab itu siapa yang tak percaya, ya, atau menafikan adanya tarekat dalam Islam, dikatakan apa? Kafir. Seorang ulama tasawuf di Mesir, iaitu Syekh Abdul Wahab Sya'rani, meninggal dunia tahun 974 atau 73 Hijrah. Dalam kitabnya Anwarul Qudusiyah, ya, beliau mengingatkan orang-orang Islam, iyyaka an taqula, awas, kamu jangan bercakap, jangan cakap begini, inna at-turuqa as-sufiyah lam ya'ti biha kitabun wala sunnatun. Awas, jangan kamu bercakap. Tarekat-tarekat yang diamalkan oleh, yang diajarkan oleh orang-orang sufi, oleh ulama tasawuf itu tak ada pun dalilnya dalam Quran dan sunnah. Tak ada. Itu ciptaan saja orang-orang sufi. Fa innahu kufrun. Siapa cakap itu, dia jadi kafir. Asal apa jadi kafir? Asal menafikan ayat-ayat Quran yang memerintahkan supaya berzikir. Seperti ayat 205 surah Al-A'raf ini. Suluk tak ada. Memanglah perkataan suluk dalam Quran tak ada, ya. Tapi disebut oleh ulama al-i'tibaru bil makna. Pengajaran itu diambil daripada makna, bukan daripada lafaz saja. Makna satu-satu ayat itu apa dia? Itulah pengajarannya, ya. Bukan mesti menerusi perkataan yang jelas baru ada pengajaran, tidak, ya. Banyak pengajaran dalam Al-Quran, dalam sunnah diambil daripada makna, maksud dia. Jadi ayat 205 ini antara maksudnya memang Allah suruh kita bersolok, ya. Pasal apa? Berzikir terus menerus siang dan malam. Kalau kita tak khususkan masa untuk bersolok 10 hari seperti yang saya terangkan, mana kita boleh
nak berzikir terus menerus siang dan malam, tak boleh. Ya, kita pergi pejabat, kita pergi pekerja ke sana kemari ke pasar, kita lalai. Tapi kalau kita duduk satu tempat ramai-ramai, ada pimpinan, ada sistemnya, ya, ada displaynya, tentulah mudah. Jadi setakat ini saja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam alaik ya Rasul, salam alaik ya Habib, salam alaik, salawatullah ya Nabi.